Assalamualaikum guys, apa khabar? Alright, okay. Hari ni 17 hari bulan Mac. Oh, benarlah. Hari ni saja saya dah buat banyak video ni. Okay, tapi tak apa. Untuk perkongsian bersama-sama anda semua. Kenapa saya buat video satu-satu? Sebab kadang-kadang kalau saya buat semua video, semua analisa dalam satu video, you nak kena tengok, saya boleh garanti you all akan bosan. Sebab apa? Sebab kita ni hanya nak tengok di manakah zone entry. Yang pertama, kebanyakan trader kita ni, especially yang baru-baru ni, yang baru-baru nak berjinak dalam trading ni, dia hanya nak tengok first, ada tak signal. Betul tak? Yang kedua, dia nak tengok di manakah zone dia nak masuk entry. Yang ketiga, baru dia nak tengok trend ke mana. Gitu. Dia penting yang ini je. Kalau saya himpunkan ke semua analisa saya dalam, contohnya saya letak gold, DXY, GJ, Nasdaq, US30, apa lagi, GN dalam satu video, insya-Allah you takkan tengok punya. Okay? Betul tak? Ini terus terang you boleh tanya diri sendiri, you akan tengok ataupun tidak. Sebab tu kalau boleh saya akan buat satu-satu video supaya you, kalau you tak nak tengok DJ, tak apa, mungkin you tak trade DJ, betul tak? Tak naklah tengok DJ, aku tak trade DJ, aku tengok gold saja. Sebab tu saya boleh katakan, dalam banyak-banyak video yang saya buat, gold, analis video untuk gold saja saya akan mendapat viewers yang tinggi. Disebabkan oleh ramai trader kita sekarang ni memang suka gold. Dia lupa Nasdaq ada, US30 ada, GJ ada, GN ada, banyak pair sebenarnya. So, bila kita dah terlalu fokus dekat satu tu sahaja, bila tak ada setup ataupun tak ada confirmation, kita tend untuk masuk entry juga. Sebab apa? Sebab dah itu je kita trade. Aku tak trade lain, aku tak tahu. So daripada yang aku tak tengok DJ ke, katalah DJ selama ni tak pernah tengok, tiba-tiba nak tengok, macam mana you nak masuk entry? Sebab you tak pernah tengok, you tak pernah cuba untuk mappingkan dia pun. Faham Alright, okay. Tanpa membuang masa, saya maybe dah 2 minit dah. Okay, saya nak buat sekejap saja supaya point dia semua melekat dalam kepala you all semua. Alright, okay. So, first kali, jika kita lihat daripada analisa sebelum ini, kita menjangkakan ada 3 zone ataupun ada 3 line ataupun ada 3 area di mana GJ ni boleh pergi. Bermaksud, nampak sebelum ni saya ada tandakan dia akan membuat kenaikan mungkin sampai ke level yang ni, mungkin level yang 0618 ni, ataupun dia naik, dia break terus. Ini ada 3 possibility yang saya beri dalam video sebelum ini berkaitan dengan GBP JPY. Alright, so kita lihat pada minggu lepas pergerakan dia memang dah sampai ke zone 0.618. Okay, so di sini apakah yang bakal terjadi pada minggu hadapan? Okay, so kalau dilihat daripada saya punya initially analisa saya menjangkakan akan ada penurunan. Betul tak? Saya menjangkakan dia akan buat kenaikan dan seterusnya akan ada penurunan. So yang ini saya akan buang disebabkan yang ini jadi. Betul tak? So ini pun saya tak buang lagi sebab mungkin dia boleh naik ke atas. So antara dua ini saya akan prefer yang ini. Okey, disebabkan saya menjangkakan dia akan membuat retracement, barulah dia akan membuat kenaikan lagi ke, itu saya tak boleh nak jamin. Tapi dari scale kita katakan current, kita nak masuk entry ni, minggu depan aku nak masuk entry GJ ni, tapi kat mana aku nak masuk ni aku dah tak tahu ni. At least you boleh nampak the idea daripada apa yang saya kongsikan. Alright, so saya menjangkakan dia akan terjadi begini. So kalau terjadi yang begini, saya akan tarik Fibo untuk melihat sampai ke manakah dia boleh pergi. Okay, so first kali kita assume, kita jangkakan yang ini dah siap. Betul tak? Dia dah membuat A, dia naik ni membuat B, dan seterusnya dia akan ada penurunan. Tetapi kalau you all lihat daripada struktur pergerakan, ingat struktur pergerakan dia mesti bergerak dalam fractal. So kalau kita bercerita tentang fractal, dia mesti bergerak begini. So contoh dekat 4 hours, dia turun 1, 2, 3. Okay, so adakah dia akan membuat penurunan ataupun akan ada kenaikan? Kita perlu melihat adakah dia ada 1, 2 dan 3. Tapi bagi saya masih tak mencukupi. Sepertinya akan ada kenaikan lagi. Faham tak? Bermaksud mungkin dia naik sampai sini, dia turun dan seterusnya pergi ke level yang seterusnya. Begini. Ini yang saya nampak dulu. Supaya kita tak, dan kita boleh berhati-hati dalam entry kita. Alright. So,
Sebab apa? Sebab kalau saya nak ambil pergerakan daripada sudut fibo pun, katalah ini ABC, A, yang ini B, dan seterusnya C dia akan berhenti di zon 1.236 ataupun nak pergi 1 ke 1.236 ataupun 1.618. So dekat sini saya dah tandakan awal-awal 0786 ataupun 1.236 ini adalah possibility zone yang terbaik untuk kita mencari peluang untuk sell pula. Faham sebab saya menjangkakan akan turun. So di sini saya melihat pergerakan begini. Mungkin dia bergerak begini. Naik, turun dan seterusnya naik ke sini. Barulah dia cukup membuat 3 pergerakan untuk retracement dan seterusnya barulah akan ada penurunan lagi. Gitu. Kena ingat, you jangan lupa. Sebab apa? Sebab setiap pergerakan ini sepertinya ada, nampak sajalah sepertinya ada ni wave 3, ni wave 4 dan wave 5. So nampak seperti adanya saya buat ni dulu. Apa ni kita panggil? Diagonal. Ini kotak. Nampak seperti adanya diagonal. Begitu. Nampak seperti leading diagonal untuk wave A. So kalau leading diagonal dah serabut dah. Kau mesti dah serabut dah ni. Nampak macam apa benda banyak sangat color ni. Oh, pening kepala. Saya buang dulu ni semua. Okey. Ni nampak sepertinya ada leading diagonal di mana dia membuat wave 1, 2, 3, 4 dan 5. So ini terjadinya wave A. Begitu. Faham So daripada skala besar ini A. So dia akan membuat B dan seterusnya akan terjadi C. Ini yang saya nampak dulu. Alright. Okay, supaya you tak pening kepala nanti. Gitu. Ini yang saya nampak. Oh, serabut lah. Cik Apple banyak sangat benda ni. Masa satu saya nak tengok ni. Kita bagi terang-terang sikit. Light-light sikit. Macam tu. Alright. Ini yang saya nampak. Okay. Ini mungkin dia membuat A. Naik membuat B. Dan seterusnya akan terjadinya penurunan untuk membuat C pula. Gitu. Alright. Ini yang saya jangkakan dahulu. Supaya you nampak lebih clear lagi. Dan you boleh ambil keputusan di manakah zone yang sesuai untuk your entry. Apa yang saya nampak begini, akan ada kenaikan sehingga ke level 0.786 ataupun Fibo extension 1.236 dan barulah akan ada penurunan untuk melengkapkan wave seterusnya. Alright, okay. So kalau kita ambil fractal yang kecil begini, dia akan membuat A, B dan C di atas ni. So kita tukar warna. Ingat, tukar warna supaya you tak pening kepala nanti nampak banyak sangat serabut cacah marbah apa benda ni. Okey, lepas tu saya akan tukar kepada minit. Begini. So ini yang saya nampak. A, B dan C seterusnya dia akan berada di sini. Mungkin dia pergi sampai ke kotak level ni ataupun pergi sampai 0.786 ni barulah akan ada penurunan ke bawah. So ini yang kita jangkakan dulu. Alright, kita jangkakan dulu. Pergerakan dia akan bergerak begini. Dan seterusnya dia akan membuat penurunan begini. Senang. Kenapa saya tunjuk dekat 4 hours? Sebab lepas ini saya akan banyakkan masa saya di 4 hours. Sebab apa? Sebab pada bulan puasa ini kita pun nak pergi sembang tarawih juga, betul tak? Setahun sekali saja. At least pergilah sembang tarawih tu. So tarawih mungkin tempat saya ni habis dalam 9.30 lebih kurang begitu. Alright? Termasuk witir sekali. Dan lepas 9.45 macam tu, at least saya memang dah sampai rumah. So bila dah sampai rumah, candle close 4 hours, dekat pukul 10 dia nak buka yang baru. So nanti itulah masa yang sesuai. Ini yang saya, broker saya lah, saya tak tahu broker you, mungkin broker you pukul 11 dan ada lebih banyak masa lagi, betul tak? Alright. Okay, so far itu sajalah saya punya analisa. So sebagai rumusan, saya melihat A kat bawah ni dah siap. So sekarang ni naik untuk membuat wave B. Mungkin dia naik sampai sini saja. Mungkin dia naik sampai 0.618 dan seterusnya membuat penurunan. Itu saya tak boleh nak tolong. Saya hanya menjangkakan sedemikian sahaja. Mungkin akan ada kenaikan dan barulah dia akan membuat penurunan untuk melengkapkan wave seterusnya. Tapi kita punya main trend dia adalah kita nak cari sell. Itu saja. Okay? Kalau you nak cari buy, pandai-pandai you guys lah. Bagi saya mencari peluang untuk sell. Sebab untuk DJ saya bias kepada sell untuk minggu hadapan. Alright? Okay, so far itu sajalah perkongsian saya untuk pair
GBP JPY. Jika anda ada pandangan lain untuk pair GBP JPY, silalah tinggalkan di dalam ruangan komen supaya kita boleh berdiskus bersama-sama dan boleh menjadi manfaat kepada terlanggar pula. Boleh menjadi manfaat kepada viewers yang lain. Mungkin mereka pun minat juga dekat GBP JPY. Mungkin ada yang tak faham apa benda dia cakap ni bahasa Melayu, I don't understand bahasa Malaysia. Tapi tak apalah, you just tinggalkanlah komen. You can leave your comment here. Maybe you can write Mr. Apple, please do your next video in English. Then saya boleh buatlah, insya-Allah. I can do my videos in English, no problem. Okay, ataupun mungkin saya tak berkesempatan nak buat video dalam English, mungkin you tekan je CC yang ada dekat YouTube tu, nanti dia tukarlah jadi subtitle English. Okay, tapi itu memainkan peranan di mana saya perlu berbahasa dan berkata-kata dalam bahasa yang formal. Alright, okay, so far itulah saya punya pandangan untuk GBP JPY pada minggu hadapan. Ingat, saya mencari peluang untuk sell. Mungkin sekarang ni dia akan terus turun bawah, ataupun dia akan membuat kenaikan dahulu dan barulah dia membuat penurunan ke bawah. Itu terpulang kepada market pada minggu hadapan. Okay, kerana setiap pergerakan dia akan dipengaruhi oleh fundamental, technical, psikologi, semua benda tu berkait rapat. Alright, okay, so far itu sajalah perkongsian saya. Terima kasih banyak guys kerana sudi menonton video saya. Jika anda rasakan video saya ini bermanfaat, silalah tekan button like, subscribe, share. Terpulanglah you nak bagi kat sesiapa pun, nak bagi tahu dekat kawan-kawan pun tak apa. Oi, Encik Apple ni bagus dia ni. Saya tak kata saya bagus. Mungkin bagi anda video saya ini bagus, alhamdulillah. Okay, ingat, kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi saya minta maaf. Alright, sebab saya pun manusia, membuat kesilapan seperti manusia yang lain. Itu sahajalah perkongsian saya. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum dan bye bye.